Kemudian balik kepada orang-orang musyrik ni, orang-orang musyrik yang menentang Al-Quran. Qul, katakanlah mereka kepada mereka, wahai Rasulullah, ara'aitum in kana min indillah, sudahkah nampak baiknya keadaan kamu ni? Wah, terjemahan ni you ni berbunga-bunga sekarang. Terjemahan ni Indonesia dan terjemahan apa baik, susah ini Indonesia ni ya, katakanlah, ini Melayunya, Indonesianya, bagaimana pendapat kamu? Ini cantik istilah. Melayunya susah saya nak beritahu tuan-tuan apa yang maksud dia, bukan susah apa. Kita dah terjemahkan Melayu, Arab dia lain. Arab dia itu, tidakkah kamu melihat ini, itulah apa pendapat kamu ni, gitu. Tapi dia dah terjemah Melayu ni, saya nak explain yang Melayu punya, memang tak boleh. Memang tak boleh. Ke mana ni? Sudahkah nampak baiknya keadaan kamu? Macam mana? Jadi susah. Jadi saya ambil yang Indonesia punya. Bagaimana pendapat kamu? Ara'aitum. Bagaimana? Ara'aitum, tidakkah kamu melihat? Itulah. Kalau dalam bahasa Arab ni, Ara'aitam, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kau melihat orang yang mendustakan hari akhirat. Jadi tidakkah kau melihat jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana, atau dia bagaimana pendapatku? Bagaimana pendapat kamu jika Al-Quran ini datang dari sisi Allah? Kemudian, jadi bila datang kepada mereka, Zumma ni tarakhi tu, dia ambil masa tu. Dia ambil masa. Jadi bila Nabi baca, bila mereka hari-hari Nabi baca, lama masa dia. Zumma, kemudian dia bukan ada spot terus. Jadi perkataan dalam Arab, bahasa Arab, kemudian ni beberapa lama mereka dah dengar, mereka dah tahu kan yang Quran ni Allahu Akbar, kita kan tak ada manusia. Mereka pun tak boleh cerita macam Al-Quran ni. Hebat sangat dia punya bahasa dia. Tadi pagi baru kita ada kelas tentang pahlawan ni. Ustaz tu jelaskan, kita dia cakap dia punya tingginya bahasa Al-Quran ni, tuan-tuan. Kita nak kena orang beritahu kita. Kita on the spot baca gini memang tak apa. Kita bukan orang Quraisy. Orang Quraisy kalau baca on the spot, dia tahu tinggian bahasa Al-Quran ni. Kita bukan. Kita mengaji lah puluh-puluh tahun pun tak dapat pangkat dia. Saya tempat universiti ada course Balaghatul Quran, tak dapat juga. Catch no ball lah dia gitu. Tak dapat juga. Tapi tadi ada kawan tu, dia dari Yaman, dia duduk di Yaman. Dia beritahu ayat ni, barulah kita nampak dia punya tindaknya yang memang mustahil manusia boleh buat macam mana Allah SWT, perkataan Allah SWT mustahil. Jadi nak ada orang beritahu kita kata ni, barulah kita nampak. Kalau tidak memang tak nampak. Jadi mereka ni dah tahu tau, orang Quraisy ni bila datang ada ayat Quran, dia cakap ini tinggi sangat bahasa dia. Itu pun kemudian kamu ingkar dengan dia, kamu kufur dengan dia, kamu tolaklah ingkar ni, kamu reject. Jadi Nabi disuruh bertanya, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Melayunya ni, kalau yang sini Melayunya saya ambil, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang tetap berada dalam perbalahan dan pertentangan, yang menyimpang jauh dari kebenaran. Jadi orang Quraisy ni, orang Quraisy ni bila Al-Quran datang aja, dia syiqaq ni syak ni apa? Syak ni terbelah, dia belah. Sebab itu kubur ni ada yang syak, ada yang lahat. Ada yang syak belah tengah, ada yang lahat belah tepi. Sikat belah tengah dengan belah tepi. Kubur kita syak ke lahat? Lihat lahat dia, lihat syak kita punya. Belah tengah ke belah tepi? Ada
tengah, belah tepi. Kubur kita belah tengah kan. Dia letak dalam, tutup terus gitu kan. Itu belah tengah. Kalau di Mekah, Madinah, dia belah tepi, dia slotkan bawah. Tengah kosong, dia masukkan mayat tu macam ni ada slot ni dia terus slotkan tempat tepi dia. Tengah ni kosong, dia masuk ke situ. Dia letak batu-bata je tuan-tuan. Orang Arab ni, saya buat turun batu-bata pas dengan dia letak. Ya betul, batu-bata sampai atas pula tu. sampai atas surface batu-bata je Arab ni. Jangan dia nak keluar balik ke mayat tu dalam hati saya kan. Tak ada tanah pun, batu-bata je. Batu baru dia letak atas dia sikit lah tanah. Dia pada bawah sampai atas tu, surface tu, batu-bata je. Batu-bata je. Dia letak slot je tu. Jadi kita punya bukan lahat, kita punya syak. Syak tu belah tengah. Sunnah dia yang mana? Sunnah Nabi pesan bila dia meninggal lahat. Sunnah dia adalah lahat, bukan syak. Tapi dua-dua boleh lah, jangan mengamuk pula dua-dua boleh. Cuma yang mana ulama cakap mana yang lebih baik. Jadi syak nak cakap Qablah lah. Saya nak cakap ayat ni lah, syiqaq ni Qablah. Jadi bila turun Al-Quran, kamu ni terbelah, kamu di belah sana. Dalam apa ni, perbalahan, pertentangan, kamu di ada side lah. Bila Al-Quran turun je, kamu ambil side kamu. Jadi kamu pembangkang lah juga lah, senang. Kamu jadi pembangkang. Siapa yang lebih sesat? Orang yang membangkang saja, membangkang Al-Quran, membangkang perbalahan, menentang, menyimpang daripada kebenaran Al-Quran. Siapa yang lebih sesat, memang tak ada orang yang paling sesat sekali. Kita tahu ini daripada Allah SWT nak membangkang juga, Jadi orang-orang kafir Quraisy ni memang kepala batu lah kita katakan. Memang degil, memang orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab ni memang psikologi mereka. Dia tahu benar tu, tapi dia menentang dia. Dia tahu benda tu benar, dia nak membangkang dia. Macam kalau tu buat parlimen, dia tahu benda tu benar, nak bangkang juga. Pembangkang, jauh-jauh lah pembangkang setiap zaman punya pembangkang. Kadang benda tu benar, bangkang dia. Ini memang kepala ada batu besar atas kepala dia lah. Degil dia. Jadi ini orang Quraisy ni degil betul. Dah tahu Quran tu dari sisi Allah SWT, dia tolak, dia ikat, dan dia nak membangkang dia. Nabi SAW hari ni dakwah Rasulullah SAW dibekal betul-betul. Baca ayat Quran dia, mana ada kitab lain. Sudah tak. Jadi yang mereka membangkangnya adalah ayat-ayat Allah SWT. Setiap kali Nabi baca, dia akan make fun. Kalau Nabi baca tentang akhirat, nanti Abu Jahal pun cakap, ini buah zakum ni, unta kita boleh makan, takkanlah kita tak boleh buah zakum ni. Jadi dia make fun. Apa-apa ayat saja, dia akan menentang Al-Quran. Itu perangai orang kafir. Jadi Allah SWT sejukkan hati Nabi. Allah cakap, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran kami di segi segenap penjuru. Afaq ni ufuk-ufuk kan? Afaq ni ufuk lah, penjuru alam ini, dunia ni, ya kan? Dan juga pada diri mereka, sehinggalah jelas bagi mereka Al-Quran itu adalah benar. Jadi bagaimana Allah SWT nak beri petunjuk kepada mereka yang Al-Quran itu adalah benar, dengan Allah SWT perlihatkan kepada mereka tanda-tanda ayat-ayat Allah SWT di merata tempat, di alam yang terbentang luas, dan pada diri mereka sendiri. Ini banyak tafsiran ulama. Satu tafsiran itu adalah kalau cakap ufuk ni ciptaan Allah lah. Langit, bumi, lautan, apa sajalah, matahari, semua. Itu satu. Pada diri mereka ni, pada penciptaan diri mereka lah. Macam mana dia boleh mendengar, dia boleh melihat, macam mana kita punya badan ini bekerja semua. Dan kita bekerja 24 hours punya tau, jangan main-main. Jantung kita bekerja, bila kita jantung kita rest agak? Bila?
Jantung, mata boleh tahu juga rest dia tutup dia rest. Jantung mati jantung dah tak bergerak lagi. Kalau dia jantung tak bergerak lagi macam gitu, di mana ada stopnya? Di mana dia satu benda dia tak stop dari kita lahir sampai kita mati debu je jantung. Allah macam mana kalau belah ini, kalau saintis ada jelaskan yang kita appreciate sikit Ustaz pula nak cakap ini lagi 2 kali 5 juga sains pun tak pas nak cakap tentang apa ni sains pula. Itu satu tafsiran, sehingga mereka tahu Al-Quran itu benar. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu, jadi dengan kajian alam ni, dengan kajian tubuh manusia, boleh terbukti tak kebenaran Al-Quran? Boleh. Itu satu, dengan kajian sains boleh terbukti. Jadi mukjizat tu dalam Al-Quran ni, mukjizat satu dari sudut bahasa ini semua ulama setuju dan sepakat bahasa Al-Quran adalah mukjizat, bahasa Al-Quran. Lagi satu mukjizat adalah daripada dia punya khabar dia. Apa ni? Kita kata sejarah di dalam Al-Quran tu. Khabar, berita-berita orang-orang dahulu itu pun mukjizat juga. Dan lagi satu mukjizat adalah dia punya sains dia, sudut sains dia. Itu adalah satu mukjizat. Jadi kalau kita dengan kita bahasa Arab pun susah nak faham ini semua, kalau boleh dengan sains, why not? Kata Adi Tabibi, dia orang tanya dia tentang mempelajari mukjizat sains. Kalau awak lebih dekat, lebih senang faham sains itu, kenapa tak kaji ayat-ayat sains? Ayat-ayat sains dalam Quran ni banyak, supaya meningkat kita punya keimanan kita. Ayat-ayat sains banyak sekali yang kita cakap ayat yang bukan teori fakta sains di dalam Al-Quran tu. Macam mana seorang 1400 tahun yang dulu yang tak pernah jelajah ke angkasa ini semua boleh tahu benda tu. Ini betul-betul mukjizat. Yang sekarang ni kalau nak tahu, kalau nak tengok tu dengan alat-alat yang canggih, macam mana Nabi dulu tanpa alat aja boleh tahu. Macam mana sekarang ni Nabi tahu, Al-Quran beritahu kita proses development perkembangan bayi di dalam, daripada nutfah, daripada ini. Sekarang ni kalau nak tahu kena scan, kena teropong ini, barulah dapat tahu. 1400 tahun yang juga selama je Al-Quran beritahu proses ini. Dan ini suatu mukjizat. Itu satu pendapat. Jadi satu pendapat, apa kejadian. Jadi dalam Al-Quran ni Allah dah beritahu Islam akan berkembang. Surah Fussilat ni belum ni awal belum berkembang. Islam belum keluar daripada Mekah lagi, Nabi belum hijrah lagi, masih di Mekah, ditindas, dizalimi, yang ada dalam 50-60 orang, dia tak ramai orang Islam 50. Tapi Allah dah beritahu dalam ayat-ayat yang lain yang Islam akan tersebar luas ke timur dan ke barat, ke berbagai tempat. Ini di afaq, ufuk Islam akan tersebar, dan ini terbukti. Fusihi pula ada ulama cakap di Mekah pula Islam akan tertegak di Mekah, pada tempat kamu sendiri di Mekah, dan terbukti sekarang. Dulu kalau 1000 waktu ayat ni turun, Mekah tu macam mana tuan-tuan? Mekah macam sekarang tak, dengan berhala dia, dengan ini. Tapi sekarang dia tengok Allah Akbar, dengan orang Islam ramai, ini semua menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Awalam yakfi bi rabbika annahu bi kulli syai'in syahid. Tidak akan cukup bagi kamu bahawa Tuhan kamu menjadi saksi atas segala sesuatu. Kemudian ayat yang terakhir, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ingatlah sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik ni, dalam keraguan tentang pertemuan mereka dengan Tuhan mereka. Jadi ayat-ayat yang tentang akhirat ini, orang kafir Quraisy ni tolak mentah-mentah begitu mereka memang tak percaya tentang kufur ingkar dalam Allah cakap mereka merasa ragu-ragu, syak tentang pertemuan mereka dengan Tuhan mereka, dengan Allah SWT. Jadi mesej dalam Al-Quran 3. Satu, tauhid.
kedua risalah, ketiga adalah akhirat. Tauhid, risalah, akhirat. Akhirat kan? Akhirat banyak sekali ini. Dalam Quran ni tiga je dia punya point dia, tiga point besar dalam Quran. Tauhid, daripada awal sekali ayat-ayat tauhid saja. Kemudian kenabian, risalah, tentang perutusan Nabi SAW. Kemudian tentang akhirat. Jadi orang-orang kafir ni tiga-tiga dia tolak. Tauhid, dia tak mentauhidkan Allah. Orang musyrik kan. Nabi, dia tak terima Nabi sebagai Rasulullah. Akhirat, dia tak percaya juga tentang akhirat. Tiga-tiga mereka menolak. Tapi Allah beritahu kepada kita bahawa yang mereka dalam keraguan tentang pertemuan mereka dengan Tuhan mereka. Jadi nak dakwah mereka ni bukan senang. Tiga-tiga mereka tolak ni. Akhirat, at least sekarang kalau kita nak dakwah orang Kristian ke orang Buddhis ke orang ini, mereka percaya akhirat. Percaya tak? Akhirat, percaya. Taoism kan, mereka mati dibakar, dibakar kereta ke, dibakar semua. Untuk apa? Hantar akhirat. Dibakar duit-duit dia semua. Duit-duit dibakar. Untuk apa tuan-tuan dibakar tu? Kesian dia punya arwah dia miskin tempat sana. Jadi macam mana? Bakar duit. Dia bukan nak make fun, bukan nak itu. Memang kepercayaan dia gitu, dia bakar. Kadang dia bakar perempuan cantik. Kalau saya di Singapura tu, sini tak nampak sangat. Kalau di Singapura nampak siap dengan Pak Mat jadi driver dia. Itu orang Islam pula jadi driver dia. Pak Mat dia sumpah kan. Kalau nak ajar betul juga, nak bakar-bakar je dalam kereta. Ada driver pula, dengan driver kereta. Kita kalau ada kematian ni, kita seronok kita tengok apa dibakar. Setiap kali ada kematian, orang kita ada kematian, dia pula yang sibuk. Orang Melayu lah budak-budak ni, budak-budak nakal ni kan semua. Dia sibuk jadi apa? Duduk cek satu, dapat duit. Lagi satu apa? Menangis. Ikut belakang, menangis. Action menangis, pun dapat duit juga. Ketiga ini paling jaring sekali. Cium dia punya keranda dia, ada keluar tak, dia punya bau dia. Selalu akan duduk sampai 7 hari, 2 minggu datang, 2 minggu. Jadi budak Melayu kan, dengan straw kan. Terkeluar tak, ada bau dia. Dia tak nampak, dia bagi budak Melayu, tapi dapat duit lah. Dapat duit. Jadi dia ada kepercayaan juga tentang akhirat. Mudah sikit tak kalau nak berdakwah. Ini Quraisy ni langsung tak percaya akhirat. Jadi langsung tak percaya tentang akhirat. Tahu dia tak percaya, akhirat tak percaya, kenabian lagi dia tak ada nabi. Dia macam tak ada apa ni, kenabian tak ada bagi mereka lah. Jadi tiga-tiga mereka menolak Allah SWT. Allah berkata di sini, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya Allah SWT maha meliputi segala sesuatu. Jadi apa dia? Pengetahuannya. Ditafsirkan pengetahuan Allah, kekuasaan Allah SWT meliputi segala sesuatu. Jadi tentang mereka lah, tentang orang-orang yang menolak dakwah Al-Quran ini. Jadi senang nak cakap, orang yang diturunkan kepada mereka, audiens pertama yang diturunkan mereka Al-Quran ni, mereka ambil sikap menentang dan sikap mereka ni diwarisi lah sampai sekarang. Ada tak orang kafir yang tak menentang Al-Quran? Boleh tak menentang lagi? Bakal Al-Quran lagi ada lagi. Ada tak orang Islam yang menentang Al-Quran? Ada, menentang certain ayat lah, tak semua ayat dia menentang. Ayat hudud dia tentang tak? Ada tak? Yang apa ni, lawyer yang lampu merah tu, itu tak boleh baca ayat hudud, menentang habis. Dia cakap, what type of rubbish are you teaching our children? Rubbish dia cakap. Ayat nusyus, cakap
Dia cakap dulu waktu itu masih dia jadi apa ni, dia di dalam dia punya blog dia lah, dia punya cakap dia cakap masih masih dia kan, masih waktu itu pendidikannya the water of rubbish. Apa rubbish ni? Kurang ajar. Al-Quran dia kata rubbish. Itu ni kurang ajar dia kata, jadi ini memang satu macam punya itu. Apa saja ayat yang poligami, yang cakaplah ayat-ayat ini semua menentang langsung ayat-ayat pewarisan. Banyak ada sistem Islam apa pewarisan semua habis dia tentang. Jadi dari dulu sampai sekarang ada dia menentang. Dan lagi teruknya daripada kalangan orang Islam sendiri yang menentang ayat Quran. Bagaimana boleh terjadi orang Islam sendiri yang menentang ayat Quran? Kalau Nabi SAW dulu tak tergambarlah orang Islam sendiri yang akan menentang Al-Quran, yang akan menentang Al-Quran. Nabi sebetulnya bila Nabi berdoa, saya cakap dengan tuan-tuan, Ya Rabbi, Nabi mengadu kepada Allah. Nabi tak ada dalam Quran, tak ada mengadu. Orang kafir buat pada diri dia, cakap dia gila lah, cakap dia ahli sihir. Nabi tak mengadu kepada Allah. Satu je Nabi mengadu kepada Allah, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, dalam surah Furqan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang tidak diindahkan, mahjura, yang ditinggalkan. Siapa kaum dia tu? Orang kafir tu dia mengadu dengan Allah. Macam saya, kita mengadu dengan orang kafir tak solat, mengadu dengan Allah, orang kafir tak solat. Dia minta apa? Berarti apa? Orang Islam pada waktu itu semua solat Yang dia mengadu hanyalah orang kafir ni. Kenapa orang kafir ni tak solat ni? Orang ngapur sangat, kenapa orang kafir tak solat? Jadi Nabi mengadu kepada Allah pada waktu itu orang kafir yang tak baca Al-Quran. Bukan tak baca lah, yang tidak mendengar Al-Quran, tak nak taat kepada Al-Quran, tak nak ikut Al-Quran, itu yang Nabi mengadu. Sekarang ni kalau Nabi hidup, siapa yang tak baca Al-Quran? Siapa yang tak ikut Al-Quran? Siapa yang menentang Al-Quran? Umat dia sendiri, orang yang mengaku Islam sendiri. Itu yang Nabi bila di out, di telaga dia, umat dia datang, dia halau oleh malaikat. Malaikat halau, yang hadis sahih tuan-tuan, dia halau oleh malaikat. Nabi cakap, itu umat aku asal kau halau ni? Nanti cakap dengan malaikat, itu umat aku. Kau tak tahu apa yang mereka buat setelah peninggalan kau, apa yang kau buat. Jadi apa yang Nabi ajar mereka tak buat. Apa yang Nabi tak ajar mereka buat. Nabi cakap halau mereka kalau gitu. Nabi buat cakap halau mereka, jangan mereka dekati Allah. Jadi ini kalau Al-Quran kita menentang memang salah buku lah, kitab lah, kita menentang Al-Quran pula. Ada juga orang Islam yang berani betul nak mempertikaikan ayat-ayat Al-Quran. Allah Akbar. Kita mohon perlindungan Allah SWT. InsyaAllah ta'ala kita dah habis. Ini juz ke 25 juz 25 dah habiskan. Saya ingat nak terus masuk Baqarah ni. Dah siap betul. Dah siap belum ni masuk Baqarah? Baqarah ni kalau masuk ni tak ada pun sakit lagi, tak ada kata malam Baqarah memang sampai saya satu surah tu tak ada. Ustaz nak slow down sikit Baqarah je. Ada orang minta Baqarah, ada orang mahu Baqarah tiap minggu. Pasal saya dah dengan warning itu tukar daripada tadabbur pergi baca tentang kematian. Skip close, scrap close, tadabbur. Baqarah ni satu macam tu. Baqarah Allah pasal dia munafik, dia cerita tentang banyak tentang orang munafik dengan Bani Israel Yahudi pula. Dia punya isu lain pula. Yang ini semua banyak musyrikin dia. Musyrikin dia, ayat-ayat Makkiyah semua, Quraisy. Masuk sini munafik dengan Yahudi. Adul kita dengan munafik. Isu dia memang relevan dengan keadaan kita sekarang ini. Allah kita tengoklah, kita habiskan juga yang 7 Habib ni. Aku lupa di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.